Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. Perkongsian menarik hari ini ingin saya membawa guys semua untuk melihat antara puak hari kiamat dengan kisah yang pelik dan ganjil dari seluruh dunia. Daripada sebuah puak yang bersembunyi di dalam gua menunggu hari kiamat yang mereka percaya akan berlaku pada tahun 2011 sehinggalah sebuah puak hari kiamat di China bukan sahaja mengecam tetapi juga mencederakan mereka yang tidak percaya dengan fahaman hari kiamat mereka. Itu dia perkongsian pada hari ini. Ini adalah 5 puak hari kiamat dengan kisah yang pelik dan ganjil dari seluruh dunia. 5. True Russian Orthodox Church. Ini adalah sebuah puak yang diasaskan dan diketuai oleh Pyotr Kuznetsov. Pyotr adalah seorang bekas accountant. Selepas bercerai dengan istrinya, dia menubuhkan satu puak yang dikenali sebagai True Orthodox Church. Kebanyakan ahli-ahli puak ini datang dari penganut agama Kristian Ortodoks, di mana mereka terpengaruh dengan mesej Pyotr yang kononnya pada tahun 2008 akan berlaku kiamat. Dengan itu, mereka perlu bersedia. Ada beberapa peraturan yang perlu dituruti oleh ahli puak, antaranya ialah mereka tidak dibenarkan untuk memakan makanan yang diproses. Mereka tidak dibenarkan untuk menonton televisyen, tidak dibenarkan untuk menggunakan teknologi dan tidak dibenarkan untuk mempunyai wang. Pada bulan November tahun 2007, Pyotr mengarahkan ahli puak untuk bersembunyi sementara menunggu hari kiamat pada bulan Mei tahun 2008. Dengan itu, lebih kurang 35 ahli puak menyembunyikan diri di dalam sebuah gua di daerah Penza, Rusia. Kegiatan puak ini membimbangkan penduduk sekeliling, memaksa pihak berkuasa untuk campur tangan. Walaupun dipaksa untuk keluar dari situ, ahli-ahli puak mengugut untuk membunuh diri kalau gua mereka diserbu. Maka, untuk berbulan-bulanlah mereka di sana menunggu hari kiamat. Kedegilan mereka ni membuatkan ada ahli puak yang terkorban. Sekitar bulan Mac dan April, ramai di antara mereka terdesak dan keluar dari gua dengan keadaan kesihatan yang teruk. Meninggalkan 9 orang ahli puak di dalam gua sehingga bulan Mei. 9 orang ni kemudian keluar pada 16 Mei disebabkan tidak tahan dengan bau toksik yang keluar dari ahli puak yang terkorban di situ. Selepas semua keluar dari gua, pihak berkuasa meletupkan kawasan gua supaya tiada lagi yang masuk ke sana. Bila mendapat tahu ramalan hari kiamat Pyotr salah, ramai di antara mereka meninggalkan puak ini. Itulah kisah puak True Orthodox Church Rusia. 4. The Family, Australia. Sekitar tahun 1960-an di Australia, seorang guru yoga dikenali sebagai Anne Hamilton Byrne mengaku sebagai kelahiran semula Jesus ataupun untuk orang Islam Nabi Isa. Menurutnya, dia bertanggungjawab untuk mengajar pengikutnya selepas dunia kiamat kelak. Ini yang membuatkan dia mempunyai pengikut dan dari hari ke hari semakin bertambah banyak. Mereka ni kemudian dikenali sebagai puak The Family. Mereka menubuhkan pusat kegiatan keagamaan mereka sendiri di kawasan seluas 5 ekar di Ferny Creek, Melbourne, Australia. Pusat kegiatan ini dinamakan The Santiniketan. Di sinilah ahli-ahli puak hidup seperti sebuah keluarga yang besar. Anne mula mengambil anak angkat sebanyak 14 orang kanak-kanak yang dibesarkan di situ memanggil Anne ibu. Kanak-kanak ini disekolahkan dan minda mereka di brainwash untuk percaya yang hari kiamat akan berlaku dan mereka akan bersama-sama dengan Anne. Mereka tidak dibenarkan untuk keluar dari Santiniketan kecuali kalau dibawa bersiar-siar. Itu pun mereka dilarang untuk bercakap dengan orang luar. Tidak sehingga pada bulan Ogos 1987, pihak polis menyerbu The Santiniketan dan kanak-kanak ini diselamatkan. Di sinilah kegiatan The Family terbongkar. Bila siasatan dibuat, rupa-rupanya kanak-kanak ini sering didera oleh ahli puak. Mereka juga mendedahkan yang Anne mengawal pengikutnya dengan memberikan mereka dadah. Kanak-kanak yang diselamatkan seperti baru dibawa keluar dari gua. Ada yang trauma dan ada yang tidak dapat menerima kenyataan yang mereka berada di dalam puak hari kiamat. Anne dan pengikut-pengikutnya didakwa oleh pihak berkuasa dan tidak beberapa lama selepas itu mereka dibubarkan. 3. Sincheonji Church of Jesus, Korea Selatan.
Ini pula ialah sebuah puak hari kiamat dari Korea Selatan, ditubuhkan pada tahun 1984 oleh Lee Min-hee dengan gereja mereka yang terletak di daerah Anyang dan daerah Gyeonggi. Lee mengaku sebagai Tuhan. Dia mengaku yang kedatangan dia ada ditulis di dalam kitab Bible dan hanya dia seorang sahaja yang boleh mentafsir Bible dengan betul. Ini membuatkan Lee mempunyai pengikut dan sejak dari tahun 1984 sehingga tahun 2020, walaupun mendapat kritikan dari institusi keagamaan di Korea Selatan, pengikut Lee tetap bertambah sehingga puluhan ribu orang. Menurutnya lagi, dialah yang akan menyelamatkan manusia kalau hari kiamat berlaku kelak dan akan membawa ratusan ribu pengikutnya ke syurga. Pengikut puak ini tidak terhad di Korea Selatan sahaja, tetapi mereka juga berada di seluruh dunia, termasuklah di China, Singapura, United Kingdom, New Zealand dan India. Pada tahun 2020, puak ini terpalit dengan kontroversi ketika COVID tersebar dengan pantas di Korea Selatan. Ahli-ahli puak ini menjadi punca kepada penyebaran COVID. Pada bulan Februari 2020 sahaja, 300 orang positif COVID dari puak ini. Ini adalah separuh daripada keseluruhan kes di Korea Selatan. Puak ini dikecam sehingga tahap ada petition supaya kerajaan Korea Selatan membubarkan gereja Sincheonji. Pada bulan Julai, Lee telah ditahan oleh pihak berkuasa dan sedang disiasat di atas kesalahan penyebaran COVID-19. 2. Church of Almighty God, China. Dari Korea Selatan kita ke China. Mungkin puak yang paling ganas di dalam senarai ini. Apa tidaknya mereka akan mengecam sehingga memukul orang-orang yang tidak percaya dengan fahaman mereka. Keganasan mereka inilah yang membuatkan mereka diharamkan oleh kerajaan China. Puak ini ditubuhkan pada tahun 1991. Dipercayai diasaskan oleh seorang wanita yang dikenali sebagai Yang Xiangbin. Wanita ini mula menyebarkan tafsiran-tafsiran palsu tentang Bible. Katanya, Tuhan akan lahir semula sebagai seorang wanita Cina dan akan datang ketika hari kiamat kelak untuk menyelamatkan manusia. Selain itu, pengasas yang lain dan juga ketua untuk puak ini dikenali sebagai Zhao Weishan. Pada tahun 2000, Zhao dan Yang berpindah ke Amerika dan menyusun atur puak mereka dari sana. Sehingga hari ini adalah puak hari kiamat yang terbesar di dunia. Dianggarkan mereka ada 3 juta orang ahli, termasuklah di Malaysia. Antara fahaman gila mereka yang lain ialah kitab Bible yang ada sekarang bukanlah panduan untuk penganut agama Kristian, tetapi ianya satu kitab yang belum lengkap dan menjadi tanggungjawab mereka untuk menulis kitab yang baru. Itulah Church of Almighty God, China. 1. The Society of the Woman in Wilderness. Dari puak yang ganas, kita lihat puak yang mungkin paling aman di dalam senarai ini. Puak ini ditubuhkan sejak tahun 1694, diketuai oleh seorang birawati berumur 26 tahun dikenali sebagai Johannes Skelpius. Pada asalnya, sekumpulan birawati ini berasal dari Jerman tapi berpindah ke Philadelphia, Amerika dan menyebarkan ajaran yang dunia akan kiamat pada 21 Oktober 2011. Di situ mereka disertai oleh beberapa orang wanita, ada pengamal perubatan, ahli muzik dan peguam. Mereka kemudian membuat keputusan untuk memutuskan hubungan dengan dunia luar dan tinggal di hutan belantara sementara menunggu hari kiamat. Dengan itu, 11 orang ahli puak pergi ke kawasan terpencil di Philadelphia. Mereka membeli sebuah rumah yang terletak di atas bukit. Namun begitu, mereka akan selalu berada di dalam sebuah gua berdekatan untuk bertakafur sementara menunggu hari kiamat. Memasuki tahun 1700, kehidupan ahli-ahli puak yang hidup terasing ni semakin sukar. Kesempitan wang memaksa mereka untuk turun di bandar dan bekerja. Ada yang menjadi doktor, peguam dan ada yang bermain muzik. Tidak sehingga pada 1708, ketua mereka Johannes Skelpius meninggal dunia disebabkan tuberkulosis, memaksa ahli puak untuk bubar. Ada yang meneruskan kehidupan seperti biasa, ada yang berkahwin, ada juga yang masih lagi percaya dengan fahaman puak ini menunggu hari kiamat pada tahun 2011. Tapi tahun 2011 tiada hari kiamat yang berlaku. Itulah kisah puak hari kiamat, The Society of the Woman in Wilderness.
Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Saya ada satu soalan untuk semua goers. Di antara puak-puak hari kiamat ni, mana satu yang anda rasa paling ganjil? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Pastikan anda like dan share kalau anda suka dengan perkongsian ni. Jadi notification squad Kupi-Kupi Go, tekan butang lonceng di sebelah butang subscribe untuk mendapatkan message setiap kali kami memuat naik video. Akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada masa hadapan. Sejumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.